Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, best, best. Lama betul saya tak dapat bersuara macam ni. Best, best, best. Kan yang selalu saya buat sejak macam dekat sebulan lebih, ada sedikit something yang kurang menyeronokkan, yang buat saya macam a bit of like out of touch. So saya tak dapat bersiaran lama, malahan tak dapat buat kelas. Jadi hari ni gagalkan diri juga untuk macam let's begin. Walaupun masih ada batuk, tapi saya sediakan air ni. Bismillah. Mudah-mudahan dipermudahkan untuk sesi pertama pada hari ni ya. Sesi kita tukar, walaupun dalam segmen yang sama, ilmu wang dunia akhirat, pastinya ada bersangkut paut dengan akhirat, dengan dunia. Dan kita nak bawa siri baru lah. Siri baru ni dia BMW Talk Series. Ni sebab dia sponsor oleh BMW. Kan, so it's about business, money and wealth. Kita nak bersembang, kita nak just bincang. Setiap hari saya cuba bawa beberapa like aspek kewangan, aspek business dan juga aspek wealth. Kita bincangkan, kita bersoal jawab kepada yang ada sajalah kat sini kan. Lama saya tak bersiaran, jadi saya harapkan anda juga dapat berkongsi dengan member-member, dengan adik-beradik yang lain yang mungkin dah pun lupa Abang Abu. Ada ke siapa Abang Abu tu kan? Sebab kita tak bersiaran, maka dia orang lupa. Malahan wajah yang handsome ni dah tak ada lagi dalam ingatan mereka kerana kerana saya tak dapat bersiaran. Alright, jadi dalam BMW Talk Series ni sebenarnya dia satu series yang saya rasa dalam masa pandemik ni, masa lockdown, masa kita mengalami satu krisis, saya rasa ilmu-ilmu macam ni, ataupun it's not ilmu, sharing about the trick and the tips, and also like kita nak share about business, about money, about wealth dalam seboleh-bolehnya saya nak buat setiap hari, insya-Allah. Dipermudahkan Allah SWT, kita dapat bersiaran setiap hari ya. Jadi siapa yang ada kat sini, kita nak tengok siapa yang ada kat sini. Of course Syamir, Syamir ada daripada pagi, dia dah bersiaran dekat WhatsApp group kan. Harap you all dapat bertahan sikit lah dengan saya punya turun naik suara ni. Kadang-kadang disambut dengan batuk, jadi saya punya cara dia berbeza sikit. Bukan Abang Abu yang biasa korang dengar tapi apa-apa pun kita teruskan juga. InsyaAllah saya dengan sokongan dan doa anda semua ni dapat kita bersiaran sampai pukul 10 insyaAllah. Alright. Okay, Syamir terbaik, dia cakap Syamir terbaik. Okay, Aslina, Assalamualaikum dan semua. Waalaikumsalam. Kita masih lagi macam
apa ni, menunggu juga member-member, brother-brother kita. Okey, Kak Badaria Saleh ada kat sini. Kak Badaria, Assalamualaikum. um, Bagaimana keadaan di tempat awak dari segi cuaca, dari segi keadaan, uh, apa plan apa plan yang awak buat untuk lockdown ni? Ada plan-plan tertentu ke? Ada something yang exciting ke, interesting ke yang you all buat? Boleh share dengan Abang Abu juga kat sini. Sebab hari ni pasaran dia memang kurang, dia tak ada direction. Sambil saya tengok dekat apa ni, dekat saya punya screen saham. Okey, hari ni saya, topik hari ni saya nak cerita sedikit mengenai apa itu, macam this I call it kebebasan ekonomi. Okey, kebebasan ekonomi yang Abang Abu nak bincangkan pada hari ni, sebenarnya dia lebih kepada apa sebenarnya apa sebenarnya konsep atau kaedah kewangan yang betul, kan, dalam kita mengharungi. Kita ni banyak belajar tau. Sebenarnya PKP ni ataupun pandemik COVID ni, dia mengajar banyak benda mengenai kepentingannya ilmu kewangan. Kita memahami beberapa aspek, dan daripada apa yang Abang Abu kaji dalam 2 tahun ni, sebenarnya kita kurang faham mengenai kebebasan ekonomi. Apa tu? Jadi dalam topik hari ni kita nak bincangkan mengenai apa itu kebebasan ekonomi. Bagaimana kita nak mencapai kebebasan ekonomi, dan apa yang sebenarnya orang ramai miss. Ada miss benda ni. Apa yang dia miss? Itu yang Abang Abu nak kongsikan kejap lagi. Saya terpaksa banyak minum air untuk memastikan suara saya dapat bertahan sehingga pukul 10 nanti, insya-Allah. Alright, tapi apa-apa pun, sebelum saya nak berkongsi benda ni, saya nak tanya you all punya pendapat lah. Apa yang you thought of kebebasan ekonomi? Apa itu kebebasan ekonomi pada diri awak? Boleh komen kat situ apa sebenarnya. Dan teruskan tekan love tu banyak-banyak. Alright, sambil tu share kepada member-member, just bagi tahu budak orang gila ni dah start balik cakap macam tu ke. Alright, dan kita start dengan siri baru, BMW Talk Series. Business, Money and Wealth. Alright, that's what you want to talk, discuss, bincang, interact. Okay, so soalan saya, apakah yang anda faham mengenai kebebasan ekonomi? What do you understand? Just comment, bagi komen kat situ, tulis apa yang awak faham mengenai kebebasan ekonomi. Apa tu kebebasan ekonomi? Saya nak you just write down. Dan macam mana kita nak capai kebebasan ekonomi tu. Tapi itu bukan soalan saya. Soalan saya, apa itu kebebasan ekonomi untuk diri awak? Just comment, just type something. Kita ni taklah ramai, jadi at least saya boleh tunggu, saya boleh tengok, saya boleh bacakan, kan. Jadi kalau ramai-ramai sangat tu mungkin tak terbaca, kan. Tapi kita sikit. Jadi I would love to have your comments. Apa yang sebenarnya awak rasa? Assalamualaikum, banyak duit. Okey, kebebasan ekonomi pada dia banyak duit. Okey. Lagi apa itu kebebasan ekonomi pada awak? Alright. So apa itu kebebasan ekonomi? Apa itu kebebasan ekonomi? Just share. Kebebasan ekonomi, bebas nak rancang kewangan tanpa sekatan. Okey, kebebasan ekonomi pada dia adalah dia nak rancang, bebas nak rancang kewangan tanpa sekatan. Maksudnya dia tak dia tak peduli. Itu pada dia adalah economic independence ataupun financial
Kebebasan ekonomi. Apa lagi? Come on. Apa pada pandangan awak ni kebebasan ekonomi? Apa? Manusia ramai ya, dia terkejar-kejar tu. Dia terkejar-kejar untuk nak macam find out ataupun nak pada dia apa itu kebebasan ekonomi adalah banyak benda kan. So saya nak tahu dari pendapat anda sendiri, apa itu financial ataupun economic independence untuk diri awak. I nak just like get that answer from you. Apa sebenarnya? Okay. Okey, ni Nyak Aizan dia cakap okey, kebebasan ekonomi adalah ialah tenang dan sudah sedia menghadapi ekonomi. Okey. Alright. Dia tak ada salah atau betul, just komen saja. Apa pendapat anda mengenai kebebasan ekonomi? Sebab kita nak bincangkan benda-benda macam ni dalam siri ni. Sebab saya nak bawa pendekatan baru, saya nak bawa awak berfikir dengan cara yang berbeza sikit. Kita nak lari daripada traditional method, like kita nak berfikiran yang lain sikit. Kita nak mencapai, cukuplah kita kejar kaya, tapi sebenarnya awak takkan capai kekayaan yang sebenar selagi awak tak faham beberapa aspek dalam kehidupan. Sebab tu bila kita tengok orang berkejar-kejar tapi dia tak akan habis. Dia tak akan habis kejar. Maksudnya dia tak akan puas dengan apa pun yang ada sebab dia tak faham kaedah apa itu kebebasan ekonomi. Sebab setiap orang ni kalau dia faham cara untuk mencapai kebebasan ekonomi, dia akan dalam kehidupan tenang. Alright? Okey, ada simpanan, boleh belanja, berzakat dan bersedekah. Alright, itu satu lagi pandangan daripada kaedah. Dia cakap ada simpanan, boleh berbelanja dan boleh bersedekah. Tu yang dia cakap lah. Sebenarnya ini ada satu cerita tau, satu cerita daripada seorang yang saya coach. Alright, seorang doktor. Alright, doktor, dan dia ni daripada satu keadaan di mana sebelum berlaku krisis, sebelum krisis yang besar ni, ada krisis sebelum tu. Dan pada masa tu dia tak dapat nak bayar pekerja dia. Okay, dia tak dapat nak bayar pekerja dia. Tapi selepas dia menggunakan satu kaedah yang Abang Abu sedang share, iaitu kaedah pukat kaya. Kaedah pukat kaya ni dia is like a business punya finance. Okey, dalam masa 9 bulan dia dapat menyimpan ataupun membina pukat wang bernilai 100,000 dalam simpanan. Jadi bila dia capai benda tu, alright, dia dah mula nampak apa sebenarnya yang dia perlu melakukan untuk mencapai kejayaan dalam bisnes dia, iaitu kebebasan ekonomi kan. So macam mana dia buat? So sebenarnya sebelum tu dia tak faham apa itu kebebasan ekonomi. Pada dia adalah okey, kita perlu membina kekayaan. Alright, kita perlu cari kekayaan, dan salah satu benda yang dia buat adalah dengan menambahkan pelaburan. Maksudnya dapat duit dia melabur dengan harapan duit pelaburan ni akan dapat memberikan dia pendapatan. Okey, yang mana dia boleh menggunakan pendapatan daripada pelaburan tu untuk perbelanjaan dia. Tapi ini adalah satu kaedah yang susah tau. Dia satu kaedah yang bukan senang, sebab untuk menjana consistent return dalam pelaburan, dia adalah satu benda yang susah. Alright. So jadi dia terpaksa bekerja keras untuk mencari duit tambahan untuk dilaburkan, supaya pada dia itu akan memberikan dia pulangan, dan akhirnya dia boleh mencapai satu kebebasan kewangan. Alright, itu dia punya konsep, dan dia cuba buat, tapi akhirnya dia gagal. Dia rasa macam susah sangat, sebab semakin lama pulangan daripada investment ni dia makin kurang. Jadi dia hadapi satu kesukaran, dan akhirnya dia mula faham apa itu kebebasan kewangan, dan dia mula aplikasikan pukat kaya yang Abang Abu introduce
dengan membayar sebahagian. Itu mungkin nanti kita bincangkan. Tapi hari ini satu cara yang orang cuba lakukan adalah dengan menambahkan pelaburan, supaya mereka rasa dengan menambahkan pelaburan ni dia akan memberikan peluang yang lebih banyak untuk mereka dapatkan pulangan yang akhirnya mereka boleh gunakan untuk perbelanjaan dia. Tapi ini konsep yang semakin sukar. Dia tak macam dulu tau. Dulu kita boleh mengharapkan even pelaburan dekat EPF kita, CPF kita, dia memberikan pulangan yang luar biasa. Even ASB kita, like memberikan pulangan yang cukup luar biasa. Tapi sekarang tak. Jadi kalau kita nak cuba implement benda tu, kita akan rasa sangat susah. Right, itu satu. Kedua adalah dengan cara yang kedua, apa yang kita boleh buat adalah kita mula buat perniagaan dan kita mula menambahkan pelaburan kita dalam perniagaan kita. Kan, dengan rasa dengan kita invest balik dalam bisnes kita, dia boleh memberikan kita pulangan yang lebih baik. Dan akhirnya mereka boleh, tapi ini juga satu cara yang susah, sebab semakin kita mula melabur dalam perniagaan dan pendapatan meningkat, kita meninggikan kita punya keinginan. Bukan keperluan, dia jadi keinginan. Jadi ini adalah satu konsep yang pada Abang Abu adalah satu konsep yang sebenarnya salah. Alright. So apa yang paling mudah, cara yang paling mudah sebenarnya untuk mencapai kejayaan ataupun kebebasan ekonomi. Kita macam dry subjek dia macam dry sikit ke? Sebab korang tak tanya, korang macam dengar mungkin dengar sebab nak macam dapatkan input kan. Right. So cara mencapai ataupun menuju kebebasan ekonomi ni adalah untuk kita meningkatkan pendapatan ROI pelaburan dan juga hands off business. Hands off business income ni adalah income yang datang daripada bisnes yang tak ada sedikit pun kita punya involvement. Alright. Jadi itu, tetapi yang lebih penting dalam kaedah mencapai kebebasan ekonomi adalah mengurangkan perbelanjaan kita. Jadi inilah konsep yang sebenarnya orang gagal untuk nak really like put in the macam dia punya apa dalam puzzle tadi kan. So ramai orang dia cuba buat yang satu, iaitu menambahkan pelaburan. Kedua adalah untuk menumpukan perhatian pada bisnes mereka. Okey, ini dua mereka actually like buat, tapi the puzzle of mengurangkan perbelanjaan ataupun mengekalkan perbelanjaan yang sedia ada ni orang miss. Jadi bila kita tengok kan, apa yang sebenarnya menjadi cash flow punya stressor, dia panggil apa yang menyebabkan tekanan pada cash flow adalah seperti bayaran hutang. Kan, dia bagi kita apa ni, stress. Okay, of course cukai, tax kan, income tax kita, business tax kita, investment tax kita. Jadi kita buat cash flow tu macam stres. Dan juga pelaburan yang tak ada hasil, stres babe. Kan, ada banyak pelaburan yang tak ada hasil, malahan merugikan. Kan, kita invest dalam 200,000, kita ada 150,000. 50,000 tu hilang. Kan, ini juga macam dia tak ada bagi pulangan. Jadi ini juga stres. Kan, ini juga stres. Sebab tu bila kita ada duit pun, kita tak boleh sebarang-sebarang invest, sebarang-sebarang untuk letak sana. No, like that is not the correct strategy. Alright. Jadi macam mana kita perlu nak betulkan balik adalah dengan membetulkan cash flow kita, iaitu kita buat satu perancangan untuk mengurangkan perbelanjaan. Kan, faham tak? So benda ni di miss tau. Sebab tu bila kita rasa kita ni berjaya, kita kaya bila kita ada material, kita ada banyak benda-benda ni yang sebenarnya dia adalah cash flow stressor. Dia memberi tekanan pada aliran kewangan. Jadi Abang Abu nak you all kita berfikir lain sikit. Ini juga masa untuk kita betul-betul duduk dan tengok balik apa yang telah kita lakukan dalam sebelum pandemik ni, sebelum lockdown ni. Macam mana kita punya perbelanjaan. Semalam saya ada buat satu kelas dengan Abang Abu punya group, satu kelas, dan dalam kelas tu ada seorang adik-beradik Abang Abu sendiri yang sebelum ni memang menjalankan perniagaan dia. Dan sebelum pandemik ni, maksudnya sebelum lockdown ni, dia memang niaga dan dia
banyak like macam sebab perniagaan dia memerlukan dia bertemu orang, keluar dan sebagainya. Dan sejak lockdown ataupun bekerja daripada MCO tu kan, dia dapat menyimpan RM1,000 setiap bulan. Sebelum ni tak boleh simpan. Dia jumpa klien dia tapi tak ada simpanan langsung. Dalam 4 bulan dia cakap masa MCO ni dia praktis tak keluar, like dia duduk rumah, dan akhirnya dia berjaya menyimpan RM1,000 setiap bulan. Dan 4 bulan dia cakap RM4,000. Abang Abu saya dah save. Ini juga menunjukkan betapa orang miss mengenai perbelanjaan ni, mengenai mengurangkan perbelanjaan ni, orang miss. Jadi itulah yang saya nak macam tekankan. Di samping of course kita always fikir macam mana aku nak tambahkan aku punya pelaburan aku, macam mana aku nak buat macam-macam ni. Itu memang like biasa dengan semua orang. Dan juga bagi orang berniaga, macam mana aku nak tambahkan perniagaan aku, pendapatan aku, revenue aku ni kan. So ini adalah perkara yang normal. Tapi apa yang kita nak extra adalah kita sambil kita buat dua ni, kita check on perbelanjaan. Okey. Alright, faham Dan apa cara yang kita boleh buat? Apa cara yang kita boleh buat sebenarnya untuk mengurangkan kita punya cash flow, tekanan aliran wang? Macam mana kita boleh kurangkan perbelanjaan? Ramai yang mungkin dia rasa macam perbelanjaan ni hanya boleh kita kurangkan dengan makan, like kurangkan makan, kurangkan belanja tu belanja ni. Itu memang normal. Tapi Abang Abu nak kita cuba berfikir sedikit berlainan pada masa pandemik ni. Okay, satu, apa kata kita tengok ada hutang ataupun loan yang tak efisien, yang kita sebenarnya boleh eliminate ataupun restructure. Kan, macam mana kita nak restructure certain loan untuk kita dapat tekanan kewangan yang lebih baik. Maksudnya tekanan darah kita ni lebih baik lah. Dia tak tinggi ataupun dia tak tinggi lah. Maksudnya kita jaga dia. So sama juga dalam aliran kewangan, dalam kita nak mencapai kebebasan ekonomi adalah untuk menjaga tekanan aliran wang. Macam mana kita nak kurangkan tekanan ni? Selain daripada kita kurangkan, contoh adalah kita boleh memeriksa balik loan kita, dan kita boleh restructure loan kita untuk kita dapat maksimum cash flow. Alright. Tak, ini cara. Okey Hafiz. Okey, Hafiz dia bawa satu benda yang bagus. Dia cakap, tapi macam mana pendapatan tinggi lepas tu dikenakan cukai? Banyak tambah komitmen untuk elak cukai. Ini adalah satu kesilapan kerana kita tidak membuat perancangan cukai. Sebenarnya kita tak perlu elak cukai. Ini adalah satu benda yang kita kurang faham. Sebab bila pendapatan tinggi, kita tak tahu macam mana sebenarnya kita nak mengurangkan pendapatan dalam cara yang betul. Apa yang boleh kita lakukan? Dia ada banyak benda yang sebenarnya kita boleh lakukan dengan pendapatan kita ni agar dia tak dikenakan cukai yang tinggi. Sebab kita akan gunakan dalam banyak benda-benda lain yang sebenarnya kita boleh leverage dengan company kita. Sebab tu bila pendapatan kita tinggi dari segi perbelanjaan, pendapatan kita tinggi ni, dia ada sedikit kaedah-kaedah yang kita boleh actually like betulkan balik. Betulkan balik. Tapi itu bukan apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. InsyaAllah follow Abang Abu, saya akan share benda-benda tu juga. Tapi hari ini very simple, iaitu macam mana kita nak mencapai kebebasan ekonomi tu dari segi konsep. Yes. Jadi benda ni juga Abang Abu dah taught. Okey, sebab tu saya cakap loan tadi. Kan, loan tadi. Alright. Kedua adalah tax. Kan, kita juga sebenarnya boleh kata orang tu mengurangkan perbelanjaan kita dengan kita mula melihat tax kita pada the last 3 years. Macam mana pembayaran ataupun cukai yang kita perolehi dalam 3 tahun yang sebelum ni, apa sebenarnya berlaku. Bila kita study balik, kita ada banyak benda-benda yang actually deductible yang kita tak perasan. Okey, untuk ni kita perlu faham tax punya matter, ataupun kita perlu mendapatkan sedikit nasihat daripada tax accountants.
Okay, accountant tax yang sebenarnya boleh memberikan sedikit like konsep. Tapi kalau awak nak belajar sendiri senang, pergi je LHDN dan tengok kat situ apakah benda-benda yang sebenarnya kita boleh deduct. Tu satu cara lah. Okey, kedua adalah dengan menggunakan elemen entity business kita untuk kita mengurangkan tax dengan memaksimumkan pendapatan menerusi beberapa benda. Maksudnya salary kita tu kecil, tapi kita ada distribution yang kita actually boleh gunakan. Itu semua dalam tax punya benda. Tapi Abang Abu tak touch untuk hari ni sebab saya takut benda tu lari daripada tajuk kita. Tapi benda ni memang telah di list untuk saya bincangkan dalam segmen ni. Okey, yang tu kedua. Ketiga, kadang-kadang kita tengok juga dalam perniagaan kita, macam mana kita nak kurangkan kita punya perbelanjaan adalah dengan kita eliminate underperforming entities. Ada entity yang underperform, maksudnya perbelanjaan ataupun kos lebih daripada apa yang kita dapat. So kita perlu nilai balik benda tu. Dan juga pekerja kita sendiri kadang-kadang tak fully utilize. So kita kena check balik benda-benda ni, sebab benda-benda ni sebenarnya mengurangkan kos ataupun perbelanjaan kita. Alright? Clear ke clear ni Sebab kadang-kadang ada orang dia mengajak ataupun dia cuba bagi idea yang sebenarnya bukan mengurangkan tekanan ke aliran kewangan, sebaliknya dia menambahkan. Contohnya saya pernah orang jumpa saya untuk dia plan dia punya finance lah dalam bisnes dia. Dan bila saya lihat plan, dia ada plan, dan plan ni saya dah tahu adalah bukan dia punya tapi seorang financial advisor. Sebab financial advisor dia akan advise certain benda yang saya faham it is against. Contohnya dia cuba ajar ataupun dia cuba recommend untuk kurangkan dia punya mortgage. Dia cakap bila kita kurangkan mortgage kita, kita dapat save interest ataupun save faedah yang kita nak bayar. Alright? Tapi sebenarnya apa berlaku bila itu dilakukan? Kos dia meningkat, perbelanjaan dia meningkat. Betul tak? Kalau 20 tahun bayar 2,000, 15 tahun kena bayar 2,800 contohnya. So 800 adalah kos sebenarnya, tekanan. Okey, tekanan. As long as you ada IC, Haizan, as long you ada IC, you ada bekerja ataupun you berniaga, you registered, okay, definitely you can be boleh dikesan. Alright, so sebab tu tak payah nak elak lah LHDN, tak payah nak macam tak payah, just sebenarnya ramai orang tak faham kan. Kadang-kadang dia tak perlu pun nak actually bayar tax kan, tapi dia takut nak declare kan, benda-benda macam tu. Tapi anyway, that's kita akan touch on masa kita bincang pasal tax. Tapi hari ni, jadi nampak tak? So bila dia di-advise untuk ambil loan 15 tahun, saya dah cakap ini adalah salah. Alright, saya cakap kita kena tarik dia daripada 15 maksimum 30 tahun. Go ahead, tarik 30 tahun. Alright, tarik 30 tahun. Dan bila you buat macam tu, sebenarnya tekanan aliran kewangan, stres, kita panggil cash flow stress ni, dia kurang. Sebab apa? You dapat save 800 tadi. Mungkin bila you tarik baik-baik you sebelum ni mungkin bayar 2,000, you hanya kena bayar 1,500. So maksudnya daripada 2,008 awak sekarang bayar 1,500, awak save 1,300. Alright, 1,300 ni awak sekarang boleh gunakan untuk mencapai kebebasan ekonomi. Bermula dengan simpanan, bermula dengan simpanan, kita nak simpan. Bermula dengan kita setkan untuk pelaburan. Kan banyak benda yang you boleh buat. Malahan duit tu juga boleh dikumpulkan untuk kita bayar balik mortgage. Kita bayar balik hutang dengan cepat. Clear tak? So ini sebenarnya
um, cara dia yang betul. Alright, cara dia yang betul untuk mencapai kebebasan ekonomi. Apa dia? Alright. Satu adalah mengurangkan, alright. Ini benda yang orang miss. Alright, kalau saya cakap, oh kita kena melabur lebih, orang faham. Oh kita kena berniaga dan kita kena fokus pada perniagaan supaya kita dapat pendapatan yang lebih tinggi dan kita boleh terus meningkatkan kehidupan kita. Saya faham. Ini dua. Tapi ini adalah dua yang cara yang susah. Dia bukan cara yang salah, cara yang susah. Dia tak salah, dia betul, tapi dia susah untuk kita mencapai kebebasan ekonomi. Apa yang orang miss adalah yang bab ketiga, iaitu mengurangkan kita punya komitmen bulanan, cash flow kita. Stress cash flow kita kena kurangkan. Itu yang saya cerita tadi. Cari jalan untuk mengurangkan perbelanjaan kita. Alright. So sebab tu sedikit ilmu ni sebenarnya dia boleh bantu awak. Alright. Sebab dia mudah untuk kita mengurangkan komitmen bulanan untuk mencapai kebebasan ekonomi. Okey, menambahkan pelaburan adalah satu cara yang susah. Cara yang susah. Nak fokus pada bisnes untuk mendapatkan pulangan juga adalah benda yang susah. Right? Jadi saya juga nak share beberapa orang yang saya sendiri didik yang mencapai kebebasan ekonomi dengan kaedah yang sama. Okey, satu adalah satu pasangan Satu pasangan ni, dia orang ni dia kerja bank. Okey. Kerja bank. Husband pula consultant. Pendapatan dua-dua ni memang tinggi. Okey. Dan mereka juga ada hutang kredit kad sampai 30,000, 40,000 lebih. Alright. Dan banyak lagi hutang-hutang lain. Malah kredit kad je ada lebih kurang 30-40,000. Dan walaupun dia buat duit yang banyak, tapi dia tak boleh bayar bil. Maksudnya dia terpaksa banyak benda yang tertangguh, tak dapat bayar. Jadi dia orang jadi susah. Tapi lepas dia orang jumpa Abang Abu dan saya share pukat kaya punya konsep pukat kaya ni saya share. Dan dalam 4 bulan je dia dapat recover balik dia orang punya cash flow. Dan dia orang punya kehidupan berubah, tak stres. Okey, salah satu benda yang actually juga mereka lakukan recently yang baru ni dengan iSinar. Ramai orang yang berfikir apa yang kita boleh buat dengan iSinar. Malahan ramai orang yang berfikir macam yang first ni, dapat iSinar kita ambil, kita melabur, kan? Kita melabur dan kita boleh dapat. Tapi itu adalah strategi yang salah, saya dah cakap. Dan ada orang ambil tu untuk buat bisnes, kan, untuk mulakan perniagaan sebab dia rasa dengan berniaga dia boleh buat banyak benda tanpa ada sebarang pengalaman, dan akhirnya mereka rugi. Tapi apa yang saya cuba advise, sebab tu bila kita nak advise seseorang ni, dia berlainan. Dia tak ada satu advice untuk semua, tak ada. Finance ni dia, setiap individu, setiap orang yang saya kena advise ni, saya kena faham dia orang punya keadaan, isu, supaya saya boleh memberikan satu kaedah yang betul. Jadi orang ni saya nampak, okey, duit yang kita boleh keluarkan daripada iSinar ni sebenarnya kita boleh settlekan hutang kredit kad dia tu. Itu yang kita buat. Dan apa yang berlaku suddenly dengan hanya buat benda tu je, dia orang dapat RM7,000 setiap bulan. Dia dapat save. Sebab RM7,000 ni mereka bayar kredit kad dia orang setiap bulan. Jadi every month ni, like, banyak benda yang tu kredit kad je, belum hutang-hutang lain, kan. So bila kita settlekan benda tu, dia dapat save RM7,000 setiap bulan. Nampak kat situ dia punya capacity untuk dia macam wow, dia relief. Kan, dia relief sebab dia sekarang ada RM7,000 dengan hanya bayar benda tu, settle, kan. Dan lepas tu dia mula restructure certain loan. Walaupun mungkin umur dia orang dah meningkat, dia menghadapi kesedikit sukaran untuk restructure balik sebab dia tak ada mempunyai time yang banyak untuk dia orang restructure.
Tapi disebabkan value property mereka yang ada tu, mereka dapat juga mengurangkan sedikit bebanan kat situ. So akhirnya setiap bulan mereka dapat, daripada tak ada duit nak bayar, dia boleh simpan lebih daripada 10,000 setiap bulan. Kan ini yang sebenarnya perlu kita faham dalam kita mencapai financial ataupun economic independent ni, cara mengurangkan perbelanjaan kita, cara untuk kita increase kita punya cash flow. Alright. So akhirnya dia diorang ni mula ambil coach dengan saya dalam investment and everything. Alright. Itu satu cerita yang benar. Lagi satu juga ada lagi satu pasangan yang buat bisnes. Mereka punya bisnes ni dia memang memerlukan pekerja, right? Pekerja. Tapi apa yang berlaku dalam tahun lepas, mereka terpaksa macam sebab dia income dia makin kurang, right? Income dia makin kurang disebabkan mereka mempunyai kos pekerja ataupun kos dia dalam service industry. Okeylah, dia buat old care, right? Old care ni tempat jagaan orang-orang tua. Jadi bila dia ambil orang tua, okey, untuk dijaga kat situ, dia punya kos meningkat, right? Dia punya kos meningkat. Jadi apa yang kita buat pada tahun 2020 tu, dalam perniagaan dia orang, kita stop ambil orang. That means untuk sebulan tu kita stop. Kenapa kita nak stop? Okay, kena faham sebab dalam masa bisnes yang normal dia okey, alright, dia ada pendapatan, dia ada expenses, okay. Tapi bila dia tak ada pendapatan tapi dia punya expenses tu ada, menyebabkan dia punya cost tu meningkat. Jadi dengan kita stop mengambil orang yang baru ni, kita sebenarnya telah mengurangkan equipment tau. Sebab dalam old care ni ada equipment yang rental, dia tak boleh beli, kita rental. So bila rental ni, setiap benda ni kita punya rental tu kena bayar. Jadi bila kita buat macam ni, satu unit tu biasanya dia makan dalam 6-700. So bayangkan kalau kita ada 10 unit yang kita memang kena letakkan tanpa apa kata orang tu, tanpa ada orang kan. Jadi kita keluarkan 6,000 lebih dalam sebulan tu. Alright. Dan so kita stop 10, jadi kita dapat save 6,000. Alright, kat situ kita buat satu stop. Kedua, kita restructure loan kita, business loan, refinance. Kita refinance dengan some business loan yang dapat diorang save dalam 800 lagi. Alright. Jadi dengan dua benda ni, mereka dapat sekarang dapat lebih kurang dalam 7,000 7,000 6,000 lebih diorang dapat. Okey, yang sebenarnya adalah saving. Alright. So apa yang Abang Bu cuba buat dengan mereka ni, nampak tak? Saya tak fokus pada macam mana kita nak improve and everything, tapi dalam keadaan strategik, dengan keadaan pandemik, it's all about defensive. Okey, akhirnya selepas sebulan 2 bulan mereka dapat cover balik benda tu, mereka mula mengambil orang mengikut keperluan. Bukan macam kita ambil 10 dulu, sebab dulu kita ambil 10 kita tahu memang ada every month. Tapi sekarang tak ada. Jadi kita ambil apa yang kita perlu. Jadi ini juga menjadikan diorang punya bisnes dapat bertahan dan dapat profit dalam keadaan pandemiknya. Ini juga satu benda yang saya teruja lah dengan konsep pukat kaya ni. Jadi ini untuk hari ni, Abang Bu share benda ni untuk hari ni supaya you faham apa yang sebenarnya Abang Bu akan kongsikan dalam program ni di hari esok dan sebagainya, right? So itu sedikit sebanyak yang saya nak kongsikan untuk hari ini. Jadi kebebasan ekonomi ni sebenarnya adalah dengan menjaga dua benda. Ni biasa adalah increase investment dollar, dan juga fokus on business revenue, business investment. Ini dua adalah benda yang biasa. Tapi
Ini dua ni dia macam tak uh, tak tak mantap. Okey, apa yang mantap adalah okey, lowering your expenses. Okey, that means kurangkan perbelanjaan. Supaya kenapa kita nak kurangkan perbelanjaan tadi? Dia kurangkan perbelanjaan untuk cash flow sihat. Maksudnya yes, ini yang sebenarnya kita nak. Ini biasa je, alright, tapi yang luar biasa, minta maaf, aku nak minum air sekejap. Allahuakbar, sorry. Saya memang kena wait lagi, okay, supaya mantap sikit. Tapi Alhamdulillah kita dapat settle hari ni, satu hari ni at least rasa puas hati jugalah saya dapat dapat bersembang dan juga kita kongsikan ilmu ni. Jadi kurangkan perbelanjaan untuk cash flow yang sihat. So apa kaedah kurangkan perbelanjaan? Kita dah bincangkan tadi. Alright. Jadi inilah yang sebenarnya Abang Bu nak kongsikan untuk hari ini, supaya kita dapat macam mula, alright, mula faham apa itu konsep kebebasan ekonomi. Alright. Apa itu konsep kekayaan yang sebenar? Alright. Iaitu mencapai kebebasan ekonomi. So kebebasan ekonomi biasanya, kalau orang biasa dia selalu okey, kita nak melabur, dapatkan ROI yang tinggi, kita buat berniaga, kita dapat pendapatan, profit yang tinggi, lepas tu kita meningkatkan kehidupan kita, so kita pun capai satu kebebasan. Tapi sebenarnya kebebasan ekonomi yang sebenar okey, kebebasan ekonomi yang sebenar adalah, saya bagi sedikit simple formula lah untuk you all. Kebebasan ekonomi yang sebenar adalah apabila saya tulis sikit. Kebebasan ekonomi yang sebenar adalah once your ROI lebih besar dari komitmen bulanan. ROI atau pulangan pulangan ROI, pulangan ROI. Okay, it can be daripada investment. Kalau investment atau hands off, dia panggil dia hands off business income, investment income. Okey. So kebebasan ekonomi yang sebenarnya adalah ni. Kita bawa ke sini. Saya letak sini Apa tu kebebasan ekonomi? Kalau tengok kebebasan ekonomi adalah macam apa yang Abang Buddha tunjukkan kat sini. Alright, kebebasan ekonomi adalah pulangan ROI yang lebih besar daripada komitmen bulanan, iaitu investment income awak dan hands off business income. Maksudnya income yang datang daripada bisnes yang awak tak sikit pun involved. Alright, itu baru kita namakan dia kebebasan ekonomi. So itu sebenarnya kebebasan ekonomi, apa yang kita bincangkan tadi. Alright, okay. Boleh okay. Salam EA. Ada orang ingin memberikan hidup yang comfortable pada keluarga, jadi dia perlulah usaha lebih daripada orang yang ingin hidup sekadar hidup saja, walaupun mungkin matlamat mereka sama memberi zakat. Okey, dalam Islam kan, memberikan kehidupan yang comfortable dan keluarga juga adalah satu tuntutan agama. Okey, maksudnya selagi family kita tak happy, selagi itu sebenarnya awak belum mencapai satu taraf yang betul kan. Jadi walaupun kita memberi zakat, wakaf, sedekah semua, tapi kalau dua benda yang berbeza, satu dia buat selepas dia dah satisfy dia punya needs of dia punya family, dia memang dapat bagi family dia better kan, dia dah bagi semua better.
Itu satu tahap yang betul. Tapi kalau family dia masih tak macam tak rasa puas kan, dia okey, dia rasa okey lah, tapi family dia maksudnya dia belum dapat satisfy family dia. So itu sebenarnya pada saya belum capai satu tahap yang betul lah. Mungkin saya salah, Allahualam, tapi itu pendapat Abang Abu. Tapi hari ni tu bukan topik kita lah Suhaimi, topik kita kebebasan ekonomi. Macam mana kita nak capai kebebasan ekonomi, dan apa itu kebebasan ekonomi tadi kita bincang tadi. Jadi hari ni Abang Abu just nak bawa benda ni, iaitu kalau dalam pemikiran biasa adalah untuk increase kita punya investment dollar, so kita dapat, kita boleh melabur, atau kita buat bisnes, kita dapat pendapatan yang tinggi, maka kita akan capai kebebasan ekonomi. Tapi orang yang buat dua benda ni selalunya dia susah sangat. Mungkin dia boleh capai tapi susah sangat. Cara yang mudah adalah kurangkan perbelanjaan untuk cash flow yang sihat. Kan, cash flow yang sihat. So kebebasan ekonomi maksudnya pulangan ataupun return on investment lebih besar daripada komitmen bulanan kita, iaitu perbelanjaan kita. Jadi apa itu pulangan ROI? Investment income. Duit yang kita melabur dan pulangan dia, ataupun hands off business income. Income yang datang daripada bisnes yang kita tak ada letak tangan pun. Jadi ini dua sebenarnya yang kita perlu fokus untuk memberikan kita pulangan. Jadi cara yang cepat untuk kita dapatkan benda ni adalah kurangkan komitmen bulanan awak ni. Okey? Yes, Shana. Shana cakap apa tu? PKP ni duduk rumah belanja super minimum, betul. Kat sini kita baru sedar. Kan sebenarnya every month kita boleh save banyak, kan? So sebenarnya dia pengajaran untuk kita juga, alright? Jadi itu saja untuk hari ini. Abang Abu rasa dapat berkongsi dengan anda semua. Saya dapat ini first day selepas lama saya datang balik ini. Okey. Apakah maksud ekonomi? Tak, ekonomi bukan duit saja. Ekonomi adalah keseluruhan. Kebebasan ekonomi. Alright, ekonomi dalam bentuk of course dia punya outer circle dia adalah kewangan. So ekonomi, tapi benda tu juga relate akan mengakibatkan banyak yang social economy. Kan, itu dia. Okey. Alright, so dia lebih, sebab tu kita nak capai kebebasan ekonomi. Dia bukan kebebasan kewangan, dia kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi ni dia akan menjadikan kita untuk bertindak dalam banyak benda. Kita nak capai kebebasan ekonomi. Kebebasan kewangan ni dia lebih bersifat kewangan. Kan, dia lebih bersifat kewangan. Tapi ekonomi ni adalah dia bersifat untuk mencapai benda yang kita bincangkan tadi, untuk mencapai pulangan yang boleh mengatasi komitmen bulanan tanpa kita bekerja. Itu dia punya konsep kebebasan ekonomi. Okay, supaya kita boleh buat banyak benda. Tapi kalau kewangan tu, you kena set your kewangan. You kena set your kebebasan kewangan. Maksudnya aku nak ada 10 juta, 200 juta. Kan, you set that, and then how to achieve that. Tapi kebebasan ekonomi apabila awak mencapai pulangan yang boleh mengatasi komitmen bulanan awak. Contohnya, awak punya perbelanjaan bulanan 3,000 dan awak ada investment yang memberi pulangan 3,500. Setiap bulan awak dapat 3,500 tanpa awak kerja, tanpa awak buat-buat apa, kan? Yang dia orang panggil passive income. So bila itu berlaku, maka awak dah capai kebebasan ekonomi. Bukan kewangan, kebebasan ekonomi. Okay. So I hope this adik-adik boleh faham. Okay, thank you for those of you yang ada kat sini yang tekan love banyak-banyak tu. Tapi saya tak apa, hari ni first day, sebab tu 770 je love. Suhaimi ni aku rasa dia tak tekan banyak hari ni, sebab dia masuk pun lambat. PKP dia makin tak tahu apa dia buat kat rumah, aku pun tak tahu. Kan, so tekan love sikit banyak. Kan, kasih dia 1,000. Semangat sikit aku nak buat ni. Habis. Allahu Akbar. Doakanlah. Kita jumpa lagi esok lah, insyaAllah.
So mudah-mudahan kita jumpa esok dalam satu lagi segmen yang saya akan fokuskan pada macam mana kurangkan perbelanjaan. Saya nak bagi 9 kind of like benda yang kita boleh review balik untuk kita kurangkan perbelanjaan. Alright? Okay, so itu saja untuk hari ini daripada Abang Abu dalam Ilmu Wang Dunia Akhirat, insya-Allah, dalam segmen BMW Talk Series, Business, Money and Wealth. Kita talk about it, share about it, and thank you for those of you yang datang pada hari ini. Ambil peluang untuk share. Esok kita ada lagi setiap hari 9 hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Setiap hari kita bersiaran, insya-Allah. Dan jangan lupa juga esok tengah hari saya ada program lunch hour show bersama dengan Muslim Coaches Association of Singapore. So dekat page diorang lah. So kita akan buat satu lagi segmen. Jadi saya akan jemput diorang untuk datang sama-sama kat situ, right? So itu saja, insya-Allah. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.